Awak tolong Kak Nadia di belakang. Keluarkan bekas laksa. Laksa dah dibawa keluar, tapi bahan-bahannya belum lagi. Maksud saya bahan-bahan lah. Tak apa, kakak dah bawa dah ni. Sedap bau laksa ni. Kat mana kakak beli? Ini bukannya beli tau. Ini kami dapat dari rumah Kak Zana pagi tadi. Kami pergi ke sana semasa Kak Zana sedang membuat laksa ni. Dapat jugalah tengok macam mana cara nak memasak laksa ni. Awak semua tinggalkan saya. Tak apalah, kami kat sana pun dapat tengok saja. Ni barulah nak rasa macam mana sedap ke tak sedap. Awak tahu ke buat laksa ini? Lepas tengok Kak Zana buat tadi, bolehlah rasanya. Tapi kalau tak sedap jangan marah ya. Tak mengapalah Arin, kita tengok sketsa kita kali ni berkenaan bagaimana hendak membuat laksa. Episod kali ini mengisahkan Nurul dan Anis telah dijemput oleh kakak sepupu mereka untuk datang ke rumah membantunya membuat laksa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Zana. Waalaikumsalam. Jemput masuk Nurul, Anis. Sekejap ya, kakak tengah mengemas tadi. Mak kakak tak ada pergi rumah Mak Long ni sekejap. Tak mengapa ya kakak. Sebentar lagi kami masuk. Siapa yang hantar? Jalan kaki saja, bukannya jauh sangat. Kak Zana telah menjemput sepupunya Nurul dan Aisyah datang ke rumah kerana dia hendak membuat laksa. Nurul dan Anis menerima pelawaan Kak Zana. Di samping membantu Kak Zana, mereka juga akan dapat belajar cara-cara menyediakan laksa. Kalau kamu nak tahu, laksa ni merupakan masakan tradisional masyarakat Melayu. Bukan semua orang tahu bagaimana menyediakan laksa ni. Dah tu, laksa ni bermacam-macam jenis. Ada laksa utara, ada laksa Pening, ada laksa Sarawak, laksa Johor dan bermacam-macam lagi. Yang kakak nak buat ni laksa apa? Hari ni Kak Zana nak buat laksa utara. Untuk buat laksa utara, kita kena ada 2 menu utama. Satu laksanya dan satu lagi kuahnya. Laksa ni kita boleh buat sendiri dengan menggunakan tepung beras yang dicampur dengan sedikit tepung gandum. Tepung ini kemudian diuli sebelum digiling ke dalam acuan untuk menjadikannya berbentuk seperti laksa. Tapi selalunya proses hendak membuat laksa ni memakan masa. Jadi nak memudahkannya, kita hanya perlu membeli laksa yang sudah ada dijual dalam paket seperti ini dan balik rebus saja. Kuahnya macam mana pula Kak Zana? Proses menyediakan kuahnya memerlukan berapa peringkat. Pertama, kita perlukan bahan-bahannya. 1 kilogram ikan kembung, 1 kilogram bawang besar, 3 kuntung bunga kantan, cili kering yang sudah direbus, 1 paket asam keping dan sedikit belacan. Jangan lupa daun kesum. Itu penting. Nanti tak jadi pula laksanya. Cara memasaknya pula. Pertama, ikan tu kita perlu bersihkan dahulu sebelum direbus sehingga masak. Kemudian ikan tersebut hendaklah dibuang tulangnya dengan dikisar sehingga hancur dan ditapis. Setelah itu bawang besar dan cili pula dikisar. Kemudian bahan-bahan tadi akan dimasak bersama-sama dengan isi ikan yang telah direbus tadi.
Setelah mendidih, kita masukkan garam secukup rasa. Jadi, siaplah kuah laksa kita. Sedap ni bau. Mesti rasanya pun sedap. Timun dan telur rebus tu nak buat apa Kak Zana? Telur, timun, bawang dan cili ini ialah bahan-bahan sampingan. Ini untuk dimasukkan ke dalam hidangan sebelum dihidang kepada tetamu. Oh, begitu rupanya. Dah sejuk nanti, bolehlah kita hidangkan untuk dimakan. Kita tunggu mak dan ayah kakak balik. Nanti kita makan bersama-sama ya. Boleh, tak ada masalah. Selepas tengok sketsa tadi, dah pandai buat laksa ke Irene? Kena cuba dulu. Kalau kali pertama tak menjadi, cuba kali kedua. Macam itulah adik kakak. Sedap tak laksa ni? Sedap. Mak saya cakap apa-apa sahaja makanan yang kita masak sendiri mesti akan terasa lebih sedap berbanding dengan masakan yang kita beli di kedai. Yang ni baru laksa. Kita belum cuba capati dan kuah kari lagi. Tu kita boleh minta tolong Arjun sediakan untuk kita. Boleh, tak ada masalah. Capati, tofi, roti canai, lanca, kari. Semua saya boleh sediakan. Tapi bukan saya yang masak, ibu saya lah. Irene, awak pandai masak apa? Saya tak begitu pandai masak. Tapi kalau nak cuba masakan Cina, saya boleh minta mak saya masakkan nasi ayam. Saya tolong-tolong bolehlah. Sebenarnya, setiap kaum di negara kita ni mempunyai masakan tradisional mereka masing-masing. Kalau orang Melayu, kita akan dapat merasakan masakan seperti laksa, ketupat, lemang dan rendang. Kalau masyarakat India pula, kita akan dapat merasakan masakan capati, thosai, muruku dan lain-lain lagi. Dan kalau kita berkunjung ke rumah jiran kita yang berketurunan Cina, kita akan dapat menikmati keenakan nasi ayam dan sup berbola ikan. Semua ini menjadikan negara kita salah sebuah negara yang kaya dengan pelbagai jenis makanan. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang masakan tradisional di negara kita ni, kita bersama tokoh kita sebentar lagi. Kalau kamu nak tahu, laksa ni merupakan masakan tradisional masyarakat Melayu. Bukan semua orang tahu bagaimana menyediakan laksa ni. Dah tu, laksa ni bermacam-macam jenis. Ada laksa utara, ada laksa Pening, ada laksa Sarawak, laksa Johor dan bermacam-macam lagi. Laksa ni kita boleh buat sendiri dengan menggunakan tepung beras yang dicampur dengan sedikit tepung gandum. Tepung ini kemudian diuli sebelum digiling ke dalam acuan untuk menjadikannya berbentuk seperti laksa. Kuahnya macam mana pula Kak Zana? Proses menyediakan kuahnya memerlukan beberapa peringkat. Pertama, kita perlukan bahan-bahannya. 1 kilogram ikan kembung, 1 kilogram bawang besar, 3 kuntung bunga kantan, cili kering yang sudah direbus,
1 paket asam keping dan sedikit belacan. Jangan lupa daun kesum. Itu penting. Nanti tak jadi pula laksanya. Cara memasaknya pula. Pertama, ikan tu kita perlu bersihkan dahulu sebelum direbus sehingga masak. Kemudian ikan tersebut hendaklah dibuang tulangnya dengan dikisar sehingga hancur dan ditapis. Setelah itu bawang besar dan cili pula dikisar. Masak bersama-sama dengan isi ikan yang telah direbus tadi. Setelah mendidih, kita masukkan garam secukup rasa. Jadi, siaplah kuah laksa kita. Sedapnya bau. Mesti rasanya pun sedap. Timun dan telur rebus tu nak buat apa Kak Zana? Telur, timun, bawang dan cili ini ialah bahan-bahan sampingan. Ini untuk dimasukkan ke dalam hidangan sebelum dihidang kepada tetamu. Oh, begitu rupanya. Dah sejuk nanti, bolehlah kita hidangkan untuk dimakan. Kita tunggu mak dan ayah kakak balik. Nanti kita makan bersama-sama ya. Boleh, tak ada masalah. Adik-adik, hari ini kita ada seorang tokoh yang mengetahui pelbagai jenis masakan di negara kita ini. Beliau ialah Puan Kala Devi, anak perempuan Arumugam, Guru Cemerlang Pendidikan Moral. Apa khabar Puan? Selamat sejahtera. Adik-adik semua, apa khabar? Kami di sini ingin menemu ramah Puan mengenai jenis-jenis makanan di Malaysia. Sudah tentu boleh. Apakah soalan yang ingin ditanya? Bolehkah Puan terangkan mengenai jenis-jenis makanan tradisional mengikut kaum yang terdapat di Malaysia? Oh, sudah tentu boleh.
Negara kita Malaysia terkenal di serata dunia kerana penduduk pelbagai kaum dapat hidup dalam suasana aman dan damai. Terdapat kaum Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban dan lain-lain lagi yang hidup membentuk keunikan dan kepelbagaian dalam semua aspek kehidupan rakyat kita. Setiap kaum walaupun hidup bersama sebagai rakyat Malaysia masih lagi mengamalkan agama, bahasa, budaya dan adat resam mengikut amalan tradisional mereka. Antaranya ialah pakaian tradisional dan makanan tradisional. Makanan tradisional merupakan juadah atau hidangan istimewa kegemaran sesuatu kaum sejak turun-temurun. Makanan ini terdiri daripada hidangan utama, lauk pauk, kuih muih dan minuman yang disediakan menggunakan ramuan atau resepi khusus mengikut cara hidup masing-masing. Kita tinjau beberapa jenis makanan tradisional kaum utama di negara kita. Kaum Melayu terkenal dengan makanan seperti lemang, ketupat, nasi impit, lontong, nasi lemak dan sebagainya yang menggunakan beras dan pulut. Untuk melengkapkan hidangan ini pula disediakan lauk pauk seperti rendang, sambal tumis dan kari yang dimasak menggunakan pelbagai jenis rempah ratus. Makanan istimewa yang terkenal mengikut negeri pula ialah seperti sate, otak-otak, laksa, keropok dan sebagainya yang juga menjadi hidangan tradisional yang istimewa dalam sesuatu majlis ataupun kerajaan. Seperti kaum Melayu, kaum India juga banyak menggunakan beras dan gandum dalam makanan tradisional mereka. Hidangan seperti thosai, idli, nasi biryani, roti canai, chapati dan puri bukan sahaja digemari oleh kaum India, malah semua kaum di negara ini. Kuih muih tradisional seperti muruku, masal wade, ladu dan sebagainya juga merupakan makanan tradisional kaum India. Lauk pauk kaum India terkenal kerana rasa pedasnya daripada rempah ratus yang pelbagai seperti kayu manis, bunga lawang, cengkeh dan sebagainya. Kaum Cina pula mempunyai variasi makanan yang paling banyak. Mereka menggemari makanan harian yang separuh masak dan dihidangkan panas-panas seperti mi kari dan sup kuih tiaw. Nasi ayam dan bubur nasi juga menjadi hidangan utama kaum ini. Kuih muih yang dimasak mengikut musim perayaan seperti kuih bulan, kuih kapit dan sebagainya juga digemari oleh semua rakyat Malaysia. Puan, bagaimanakah kepelbagaian masakan dan makanan kita ini menarik pelancong asing datang ke negara ini? Adik-adik, para pelancong yang mengunjungi negara kita kagum dengan kepelbagaian makanan yang terdapat di negara kita. Apa sahaja makanan yang diingini, sama ada pedas, manis, masam, sejuk, panas, jenis sup, gorengan atau rebusan boleh dimakan pada bila-bila masa di mana-mana sahaja. Gerai-gerai kecil menyediakan makanan pada harga yang berpatutan. Hotel-hotel bertaraf bintang menyediakan pelbagai makanan tradisional dalam bentuk buffet. Gerai makanan begini bukan sahaja dibanjiri oleh penduduk tempatan, malah pelancong luar negara yang ingin menikmati keenakan makanan tradisional Malaysia. Kesimpulannya, pelancong asing yang mengunjungi negara kita ini tidak akan merindui makanan negara asal mereka kerana keenakan makanan di negara kita ini. Apakah yang dimaksudkan makanan sebagai alat perpaduan di negara kita? Seperti yang saya sebutkan tadi, walaupun setiap kaum di Malaysia terkenal dengan makanan tradisional sendiri, semua rakyat Malaysia tidak lagi terikat dengan hidangan khusus untuk kaum mereka. Rakyat menggemari semua jenis makanan. Sebagai contoh, jika kita mengunjungi rumah terbuka orang Cina atau orang India, rendang dan ketupat sudah menjadi hidangan istimewa. Begitu juga sate yang digemari oleh semua orang. Konsep kunjung mengunjungi semasa hari perayaan menjadi realiti kerana rakyat dapat menikmati juadah pelbagai kaum tanpa berasa was-was. Tidak hairanlah apabila seorang Cina menggemari chapati, seorang Melayu menggemari thosai dan orang India menggemari nasi impit. Saya rasa tentu adik-adik pun mempunyai makanan kegemaran kaum lain, bukan begitu? Jadi, makanan boleh mengeratkan perpaduan antara kaum di negara kita. Pelbagai jenis makanan yang disediakan di rumah-rumah apabila dikunjungi oleh tetamu akan menyebabkan tetamu berasa begitu gembira kerana makanan tradisional kaum mereka dihidangkan di rumah sendiri.
Jangan lupa adik-adik, hidangkanlah makanan tradisional kepada tetamu yang mengunjungi rumah adik-adik supaya makanan yang menjadi kebanggaan dan juga keunikan negara kita ini dapat dipopularkan ke seluruh negara dan juga di peringkat antarabangsa. Sehingga bertemu kembali. Terima kasih.